Minta saudara kita kalau tak uzur sangat we duduk, we bangun duduk tu dah. Duduk dengar khutbah malam, jangan duduk tidur itu. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mari ikut perintah Allah dan usaha mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap gerak-geri kita, hidup kita, pekerjaan kita, bangkit bangun kita, kesemuanya hendaklah kita ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat ini, baginda memesan kepada kita supaya kita melazimi membaca surah Al-Kahfi. Rasulullah berjanji sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi maka dia diberikan nur di antara dua Jumaat. InsyaAllah kita sama-sama di antara orang yang melazimi membaca suratul Kahfi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam surah Kahfi banyak cerita yang disebut, 5 cerita lebih kurang. Tetapi yang kita ingin sebut dalam khutbah pada kali ini ialah cerita Zulkarnain. Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita kepada kita dan kita disunatkan baca surah Al-Kahfi pada setiap kali Jumaat untuk kita sama-sama mengkaji, mempelajari bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh, yang tekun beribadah kepada Allah, merupakan seorang raja yang adil, bijak, kuat kuasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuasaan kepada dia menakluki bumi yang sangat luas daripada maghrib kepada masyrik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada dia supaya memiliki tentera yang banyak, mempunyai alat-alat senjata yang canggih dan maju, mempunyai bajet dan duit ngop raman yang paling banyak, mempunyai rakyat-rakyat yang sentiasa dia panggil taat setia kepada mereka, kepada perintah raja, mempunyai tentera yang gagah perkasa dan taat setia kepada tetah dan perintah seorang raja ini. Maka dengan sebab adanya sebab-sebab 4-5 perkara saat ini, maka Zulkarnain boleh membina sebuah daulah, sebuah kerajaan yang sangat luas. Nah, di pelosok bumi ini, daripada maghrib jatuhnya matahari kepada masyrik tepat naiknya matahari. Tetapi walaupun dia mempunyai kuasa yang begitu luas, begitu banyak, mempunyai tentera yang handal,
yang gagah perkasa, tetapi sedikit pun dia tidak melupai Allah. Sedikit pun dia tidak takabur dengan kuasa dia. Sedikit pun dia tidak terlupa dengan tugas dan tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia. Bahkan dia tetap menjadi hamba yang cukup berbakti kepada diri dia, kepada negara dia, kepada rakyat dia, sehingga dia boleh membina sebuah daulah yang aman, makmur, maju, dan tidak ada kerosakan di atas muka bumi. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Zulkarnain, inna makkanna lahu fil ard, sesungguhnya kami telah memberi kuasa tamkin kepada Zulkarnain ini di atas muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami memberi kepada Zulkarnain setiap sesuatu itu adalah sebab yang boleh maju, sebab yang boleh berjaya, semuanya Allah beri kepada dia. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, di antara sebab yang paling yang berjaya seseorang dalam sebuah negeri ialah mempunyai tentera yang gagah, mempunyai alat perang yang canggih dan maju, mempunyai duit, wang, keuangan, ngopraman yang banyak, dan adanya pemimpin yang gagah perkasa, di samping ada rakyat yang orang panggil turut dan taat setia kepada perintah raja. Jadi apabila ada 4-5 sebab ini, dan inilah merupakan sebab yang dimiliki oleh Zulkarnain, fa'atba'a sababa, maka Zulkarnain pun ikut sebab-sebab yang duduk nak berjaya saat ini. Kejayaan, sebab bagi berjaya pun ada, sebab bagi mundur, bagi orang panggil tidak berjaya pun ada. Sebab tidak mundur, ada pemimpin yang zalim, ataupun ada tentera yang malah, tentera yang pengkhianat, ada rakyat-rakyat yang tidak sokong kepada pemimpin. Kesemuanya ini adalah dia panggil sebab-sebab bagi kemunduran, sebab-sebab bagi orang panggil kekalahan. Tetapi bagi Zulkarnain, Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia ini sebab-sebab untuk nak maju, sebab-sebab untuk nak jadi gagah perkasa. Fa'atba'a sababa, maka dia Zulkarnain ini ikut sebab-sebab yang boleh mendatangkan kejayaan, orang panggil, dan orang panggil kemenangan. Lalu dia berjalanlah di atas muka bumi, sama di Maghrib dan di Masyrik dan di Masyrik. Maka di sana dia bertemu dengan rakyat jelata yang banyak. Rakyat jelata yang banyak. Tetapi walaupun dia pergi bertemu dengan rakyat-rakyat, kadang-kadang satu tempat tu rakyat yang tidak ada pakaian, tidak ada rumah. Tapi apa yang ditindakkan oleh Zulkarnain ialah Zulkarnain memajukan rakyat-rakyat yang tidak ada rumah ni, yang tidak ada pakaian ini, tidak ada baju ni. Zulkarnain tidak melihat rakyat-rakyat ini sebagai orang panggil hamba, nak guna dia jadi hamba. Tak. Tetapi Zulkarnain menggunakan mereka, mengajak mereka supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berdakwah mereka kepada jalan yang benar, kemudian menuntun mereka supaya mereka boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Zulkarnain pergi kepada Masyrik dan berjumpa dengan satu kaum yang dia sendiri pun tak faham, satu kaum yang orang semua tak erti bahasa-bahasa yang dia bercakap. Dan kaum ini mengadu kepada Zulkarnain bahawanya di sana adanya satu golongan kaum Ya'juj dan Ma'juj, yang mereka ini melakukan kerosakan di atas muka bumi. Melakukan kerosakan di atas muka bumi. Maka kaum ini mengadu supaya supaya Zulkarnain ini boleh menolong mereka daripada
gangguan dan kerosakan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Zulkarnain setelah pada dia pergi kepada satu negara, satu tempat yang dia sendiri tak faham bahasa yang dicakap oleh orang itu, selain daripada sepatutnya dia kena buat orang-orang itu, rakyat-rakyat itu jadi hamba dia, tetapi Zulkarnain membantu mereka menjadi rakyat yang orang panggil malah, yang menjadi rakyat yang sebelum ini bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu kaum yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan membantu Zulkarnain untuk nak buat satu benteng yang sangat tinggi. Buat benteng dengan menggunakan besi-besi yang banyak, menimbun besi-besi untuk nak buat satu orang panggil benteng, sadda, satu sekatan, dia panggil satu kampeng untuk nak sekat di antara dua celah bukit daripada kemarahan Ya'juj dan Ma'juj. Setelah mana besi-besi itu dikumpul setinggi bukit, maka Zulkarnain hembus dengan api, menyalakan api untuk nak bakar besi tersebut dan dimasukkan dengan tembaga, maka jadilah satu pintu, orang panggil pintu gerbang ataupun benteng yang sangat kukuh yang tidak boleh ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj sampai sekarang, sehingga masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tahu daripada sejarah ini, daripada kisah yang disebut dalam Al-Quran ini, ialah kita perlu kepada seorang pemimpin. Setiap kali umat Islam membaca suratul Kahfi dan dia membaca kisah Zulkarnain, maka orang terpanggillah daripada perasaan puak-puak kita dan orang-orang Islam dan orang yang duduk baca suratul Kahfi tiap minggu ni, terpanggil untuk nak melahirkan seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, untuk nak melahirkan pemimpin yang tawaduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk nak melahirkan pemimpin yang tidak buat rakyat-rakyat itu sebagai hamba, untuk nak melahirkan pemimpin yang orang panggil menderita, yang sakit hati, yang susah melihat rakyat-rakyat dia tu menderita dan sengsara. Kita nak kepada pemimpin seperti ini. Betapa banyak kita telah pun membaca surah Al-Kahfi, betapa banyak cerita-cerita Zulkarnain telah kita baca dan telah kita lalui, tapi kadang-kadang orang kita hanya duduk ingat Zulkarnain hak ada dua tanduk. Memang kisah dia panjang, bapa boleh kata Zulkarnain dua tanduk itu, tetapi apa yang disahih oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, disebutkan Zulkarnain kerana dia mempunyai dan menguasai dua korn, dua benua, iaitu benua sebelah panggil matahari keluar dan benua sebelah sebelah matahari jatuh, minal masyriq wal maghrib. Inilah dikatakan kornain, dua korun, bukan dua tanduk seperti mana yang kita faham. Tapi walaupun dia mempunyai kuasa yang melimpah ruah, mempunyai alat senjata yang canggih, mempunyai kekuatan dan kebijaksanaan yang luar biasa, mempunyai tentera-tentera yang patuh setia, mempunyai rakyat-rakyat yang bergotong royong dan bersatu padu. Tetapi kita tahu bahawa Zulkarnain adalah di antara hamba yang adil. Dia tidak orang panggil setapana tuaeng, tidak melantik diri dia tu selaku pemimpin yang zalim, buat sesuka rasa, menganggap rakyat sebagai hamba kedana, bunuh rakyat-rakyat, melakukan kezaliman di atas muka bumi, melakukan kerosakan di atas muka bumi. Hak ni tak. Zulkarnain adalah seorang raja yang adil, yang bijaksana, mempunyai jiwa rakyat, buat bangunan-bangunan, buat kemajuan-kemajuan, dan dia panggil selain daripada dia tu berdakwah untuk mentauhidkan Allah,
maka di antara kerja Zulkarnain ialah membina dan membangun negara bersama dengan menghapuskan kezaliman dan kerosakan yang berlaku di atas muka bumi, terutamanya kerosakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, satu kaum yang mufsiduna fil ard, yang mereka ini adalah mengeluarkan, melakukan kerosakan di atas muka bumi. Tetapi Zulkarnain dengan kerjasama daripada rakyat, dengan kerjasama daripada tentera-tentera dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Zulkarnain boleh buat satu benteng untuk nak buat nak kumkang, untuk nak nak mengurung Ya'juj dan Ma'juj ini. Dalam satu tempat, dalam satu kawasan, dengan menggunakan besi-besi yang disebut dalam Al-Quran, dengan menggunakan bajet yang paling banyak. Rakyat-rakyat minta tolong kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, adakah kamu boleh membina kepada kami itu benteng, dan kami sanggup nak beri upah kepada kamu, wahai Zulkarnain. Mu ikutmu nak banyak mana, kami nak beri. Maka jawab Zulkarnain, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kepada aku dengan pahala dan ganjaran di hari akhirat esok tu lebih berharga daripada upah-upah dia ngok peraman hak mu nak beri kepada aku lagi. Ini juga sebagai satu bukti, sebagai satu dalil mengatakan bahawa orang yang nak jadi pemimpin bukan mengharapkan keuntungan duit, keuntungan maslahat peribadi, mengautkan keuntungan duit-duit yang paling banyak dak untuk peribadi dak, tetapi apa yang dia menjadi suatu cita-cita bagi seorang pemimpinnya ialah untuk nak menjayakan rancangan-rancangan yang baik, untuk nak memajukan masyarakat, untuk nak membinakan sebuah negara, untuk nak melahirkan sebuah masyarakat dan yang aman dan makmur. Seperti mana yang kita tahu, kita dengar mengadu oleh rakyat-rakyat pada masa itu, mereka mengatakan bahawa qalu ya Zulkarnain, rakyat-rakyat pakat duk mengadu kepada Zulkarnain, mengatakan wahai Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini mereka melakukan perosak di atas muka bumi. Mengenak, mengaruk. Apa saja yang jenis mengenak, mengaruk, ini dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Fahal naj'alu laka kharja. Rakyat minta, adakah munak sekiranya kami sediakan ngop prakman duit yang paling banyak dengan syarat ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, sebagai kami nak cadar duit anggaran yang paling banyak, dengan pilihannya, dengan syaratnya kamu membuat satu benteng untuk nak sekat di antara kami dengan mereka yang Ya'juj dan Ma'juj, nak duit. Maka apa yang dijawab oleh Zulkarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Zulkarnain menjawab, apa yang dicadangkan oleh Allah kepada aku itu lebih baik daripada upah puak-puakmu lagi. Tapi yang aku nak daripada kamu ialah fa'ainuni biquwwah. Bantulah aku dengan kekuatan kamu. Dengan kekuatan. Siapa yang ada kekuatan? Kekuatan roh, kekuatan duit, kekuatan akal, kekuatan jasmani, kekuatan kesatuan. Kekuatan kesatuan, semuanya itu bantulah aku dengan kekuatan-kekuatan yang Allah SWT bagi kepada kamu. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Nascaya aku akan buat dengan kekuatan ini insya-Allah untuk nak sekat di antara kamu dengan Ya'juj Ma'juj ni, nak buat satu radma, makna satu benteng, satu pagar, satu orang panggil dia panggil sekatan. Benteng yang sangat kukuh, yang Allah Subhanahu Wa Taala lah yang tahu di mana letaknya benteng tersebut, tetapi benar-benar berlaku di atas dunia ini, dan insya-Allah benteng ini akan dibuka oleh Ya'juj dan Ma'juj semula sebelum berlakunya hari kiamat. Inilah sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, cerita-cerita dan kisah-kisah
yang disebutkan di dalam Al-Quran, terutama dalam suratul Kahfi. Semoga kisah Zulkarnain ini boleh memberi pengajaran dan pengiktibaran kepada siapa sahaja yang mengkaji dan membaca serta tadabbur dengan isi terkandung apa yang mengandungi dalam suratul Kahfi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillahil fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah. Inilah kisah yang ada sebut dalam surah Al-Kahfi. Seperti mana yang disebutkan, setiap kali kita baca Zulkarnain, baca kisah Zulkarnain, maka hendaklah kita kena letak di perasaan dalam hati siap-siap kita nak buat lagu mana dalam masyarakat kita ini mempunyai adanya pemimpin yang mempunyai akhlak dan ciri-ciri seperti pemimpin Zulkarnain. Dalam peringkat kampung, peringkat ampa pun sama, peringkat cawak pun sama, peringkat negara pun sama. Bagaimana kita nak melahirkan seorang pemimpin yang cekap, bijaksana, yang mempunyai kekuatan dan beramanah seperti Zulkarnain. Bukan kita duduk semata-mata duduk baca dan duduk mengapa kisah Zulkarnain dengan tidak ada tujuan, dengan tidak boleh beri satu natijah, dengan tidak ada satu boleh ambil pengajaran dan ibrah. Kerana Al-Quran bukan semata-mata dibaca. Kita baca tu pun boleh pahala dah. Tetapi tujuan yang sebenarnya dalam Al-Quran ialah untuk kita nak mengambil pengajaran, hudan, petunjuk kepada kita. Maka kita kena tahu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pilih beribu-ribu juta-juta kisah ini. Tetapi Allah hanya pilih beberapa kisah saja, terutama kisah dalam suratul Kahfi. Di antaranya ialah kisah Zulkarnain. Dan kita juga kena baca pula, sunat baca pula setiap minggu sekali sehari. Maka tiap-tiap minggu kita kena sebut kalimah Zulkarnain ini. Allah Subhanahu kita diajak supaya mengingati, mempelajari kisah Zulkarnain, raja. Dan bagaimana kita nak melihat dengan raja-raja ataupun pemimpin-pemimpin di atas dunia sekarang ni, terutamanya pemimpin-pemimpin dunia Islam dan dunia Arab. Berapa orang saja pemimpin-pemimpin dunia, peringkat dunia, sama ada dunia Islam ataupun lain pada Islam, dunia Arab ataupun lain pada Arab, berapa orang sahaja pemimpin yang mempunyai sifat-sifat seperti Zulkarnain. Yang kita tahu, hanya ada pemimpin yang angkuh dan sombong. Yang kita tahu, hanya ada pemimpin yang bersikap seperti Firaun dan Haman dan Qarun. Na'udzubillah. Yang kita tahu adalah pemimpin-pemimpin yang menganggap rakyat itu sebagai hamba. Boleh nak bunuh, boleh nak seksa, boleh nak buat apa sahaja yang mereka tahu, yang mereka suka. Yang kita tahu, pemimpin-pemimpin yang menganggap negeri itu serupa dengan kebun-kebun peribadi dia. Serupa dengan kebun dia. Dia nak buat lagu mana? Dia nak bakar kebun tu ke? Dia nak dia buat saja, dia nak jual ke orang, dia nak beli, dia nak gada kebun tu, ikut sesuka hati. Dia buat satu negeri ini seperti kebun peribadi dia. Na'udzubillah min zalik. Dan dia menganggap kata dia yang betul. Ambil dengan kuku besi, ambil kuasa dengan kuku besi, tak dengar rakyat-rakyat dan sebagainya. Maka di sini kita, setelah daripada kita baca dan mengkaji sejarah Zulkarnain, kisah Zulkarnain, maka hendaklah kita menimbul perasaan-perasaan supaya subur perasaan-perasaan untuk nak melahirkan seorang pemimpin yang
orang panggil adil dan bijaksana ini. Terutamanya kawasan tempat kita. Ada milih belaka. Milih daripada pekat kapung, pekat tambun, pekat ampa, pekat cangwak, pekat naga. Kita pilih sama. Tapi apakah pemimpin yang kita pilih itu pemimpin yang berbentuk Zulkarnain atau pemimpin dalam bentuk orang panggil pemimpin lain? Kita nak pilih Firaun, kita nak pilih Qarun, kita nak pilih Haman, kita nak pilih pemimpin-pemimpin yang orang panggil mempunyai kezaliman dan tidak berjiwa rakyat. Maka itu terserahlah kita pada kita masing-masing. Kerana pemimpin adalah perkara yang penting, adalah menjadi suatu syarat untuk nak memajukan rakyat, nak memajukan kampung halaman dan kawasan-kawasan kita masing-masing. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita mengingati jasa baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita berbanyak selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salah sallallahu alaihi biha ashra." Sesiapa yang berselawat ke atas aku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas dia sebanyak 10 kali. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.